Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sri baca doa, yang lain aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina. Amin. Okey, boleh duduk. Okey, mula-mula saya nak awak tengok video kat depan ni. Diam, fokus, nanti cikgu nak soal. Boleh? Boleh. Okey. Iman, buka Iman. Oh, makanya. Sini kejap. Apa? Kejap. Hormat kedua ibu bapa. Allah mulia. Siapa tahu video tadi tu dia berkenaan dengan apa? Hormat ibu bapa. Cuba seorang jawab. Hormat ibu bapa. Awak. Jawab. Tentang apa tadi video tadi? Okey, hormat ibu bapa. Yang lain? Perempuan? Saya nak ni, yang depan sekali gambar ni. Yang sebelah sini. Okey, tentang apa? Apa yang awak faham? Bersopan santun dengan siapa? Dengan ibu bapa. Yang tengah main kuku tu. Bangun. Pernah tak awak taat kepada ibu bapa? Pernah? Awak ibu bapa suruh apa? Taat ni kalau ibu suruh kita terus buat. Apa antaranya? Apa? Basuh pinggan. Okey, Musyrif tolong basuh pinggan. Musyrif boleh tak? Lepas tu awak terus pergi ke cakap kejap? Okey, terus pergi. Bagus. Anak yang taat. Bagus. Okey. Kita perlu taat kepada ibu bapa. Apa yang disuruh kita kena taat. Apa antaranya? Apa antaranya? Perkara yang kita kena taat kalau ibu bapa suruh. Ibu bapa suruh apa? Kita wajib patuhi. Apa lagi? Ibu bapa suruh mencuri, kita kena taat tak? Tak, sebab apa kena kita tak taat? Kan kita kena patuh dengan ibu bapa. Apa? Sebab itu amalan maksiat. Kalau maksiat kita tak boleh ikut. Okey, inilah tajuk kita pada hari ini, iaitu taat kepada ibu bapa. Pelajaran yang terakhir dekat pelajaran tafsir Al-Quran. Okey, next. Okey, senyap. Okey, cikgu baca awak ikut boleh Okey, ini antara tafsir yang kita akan kembangkan. Apa dia punya, dia minta apa dekat ayat Al-Quran ni? Okey, ayat Al-Quran tanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa yang bihi tu dua harakat je. Bihi ilmun fala. Siapa tahu ta'malun tu apa hukum tajwid dia? Ta'malun. Apa hukum tajwid dia? Mad arid. Okey, mad arid sukun yang ni lah. Yang ta'malun ni. Dia boleh panjang 2, 4 dengan 6. Kalau nak baca pendek, ta'malun. Boleh juga. Itu 2. Kalau 4, ta'malun. 4 pun boleh. Tapi yang paling panjang adalah 6. Tak boleh lebih panjang daripada, tak boleh. Apa contoh yang paling panjang? Cuba sebut. Kuntum. Panjangnya. Okey, artinya dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dan jika mereka berdua mendesakmu. Mendesak tu maksudnya dia paksa. Kalau ibu bapa paksa, supaya engkau mempersekutukan daku. Allah. Kemudian aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan. Okey, awak baca, yang lain ikut. Sampai sini. Awak tak ada baca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna.
وإن جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم Ulang balik. Ilayya marji'ukum ni tak panjang. Okey. Sadaqallahul azim. Ini adalah surah Al-Ankabut ayat 8. Dalam ayat ni siapa tahu apa yang dia minta? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Berbuat baik pada ibu bapa. Yang kedua, apa kat sini? Kalau ibu bapa suruh mempersekutukan Allah, kita kena kita jangan buat. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang tuntutan yang Allah suruh kat sini? Kita akan kembali kat mana? Okey, kita akan kembali kepada Allah. Okey, next. Okey, inilah tuntutan Al-Quran ayat 8 surah Al-Ankabut. Yang pertama, ini ibu, ni anak. Berbuat baik pada ibu bapa. Okey, yang kedua? Yang ketiga? Okey, yang pertamanya adalah berbuat baik pada ibu bapa. Walaupun ibu bapa kita jahat ke macam mana ke, kita tetap kena kita kena berbuat baik pada ibu bapa. Tapi kalau dia suruh benda yang maksiat atau suruh sembah selain daripada Allah, kita kena ikut tak? Tak payah ikut. Tapi buat cara yang kita cakaplah, tak boleh sebenarnya. Islam menyuruh kita menyembah Allah. Ini yang kedua, tidak mematuhi perkara yang syirik. Kalau kalau ibu bapa suruh sampai kat dunia ni hanyalah berbuat kebajikan, tolong orang, akan dicatat amalannya. Nanti dekat akhirat akan apa maksud dihisap ni? Dihitung. Nanti mana yang berat antara pahala dengan berat? Yang pertama, kita kerjakan solat. Yang pertama, kita kerjakan solat. Yang kedua, kita tidak main-main dalam solat. Masa petang, setiap petang kan ada ni kan, ada solat asar kan? Awak tak? Awak satu kan? Sesi dua, mesti ada main-main. Darjah 6 kat depan, darjah 5 kat belakang, darjah 4 kat darjah 4 belakang sekali. Mesti ada yang main-main. Cikgu kat belakang sekali kan, yang pelajar jadi imam. Mesti ada yang bergerak-gerak, mesti ada yang menolak-nolak. Lepas tu cikgu suruh solat lagi semula. Sebab solat ni perkara yang penting, yang wajib kita kena buat. Okey, next. Okey, ini adalah makna perkataan. Dalam surah tadi tu, bahasa Arab kan? Inilah maknanya. Okey, cuba sebut. Wawasaina. Dan kami wajibkan. Al-insana. Manusia. Biwalidayhi. Kepada kedua ibu bapanya. Nama husna kat sini. Ada kat sini nama husna? Dia mesti baik kan? Ya, maksudnya husna maksudnya berbuat baik. Ilayya marji'ukum. Kepada akulah tempat kembali kamu semua. Okey, belakang sekali tu yang berhijau tu. Apa maksud wawasaina? Manusia? No. Apa wawasaina? Wawasaina. Kalau dekat Malaysia, dia ada bagi perkataan bahasa Arab, kita kena terjemahkan. Okey, apa wawasaina? Pandai. Si yang tengah buku ni. Apa maksud al-insana? Al-insana ni bahasa Melayu ke bahasa Arab? Pernah tak awak sebut insan-insan? Pernah nampak? Pernah dengar? Bahasa Melayu diambil daripada bahasa Arab. Apa maksud al-insana? Manusia. Tu yang kembar yang lagi satu ni. Apa maksud biwalidayhi? Kepada kedua ibu bapanya. Husna, mana husna? Husna yang belakang tu. Apa maksud husna? Berbuat baik. Ilayya marji'ukum. Kepada awak. Aku tu maksudnya siapa? Kepada akulah tempat kembali kamu semua. Kepada aku tu maksudnya Allah. Okey, cikgu sebut bahasa Arab, awak sebut bahasa Melayu, boleh? Okey, wawasaina al-insana biwalidayhi husna ilayya marji'ukum. Okey, kamu pula sebut bahasa Arab, saya sebut bahasa Melayu. Dan kami wajibkan lagi manusia lagi kepada kedua ibu bapanya berbuat baik. Kepada akulah tempat kembali kamu semua. Okey, ada soalan? Tak ada terus? Laju. Okey, terus. Sekejap. Patah balik macam ni. Okey, kalau Sebabnya syafaat Nabi. Pernah dengar syafaat Nabi tak? Nabi selawat, kena mengamalkan sunnah. Solat ni kewajipan Allah. Nabi suruh tolong menolong. Apa kalau dari segi pakaian, apa sunnah Nabi? Tutup aurat kewajipan, sunnah.
Pakai jubah, ya betul. Pakai serban, itu sunnah Nabi. Kalau kita niat, inilah. Cuba baca. Sebab diturunkan ayat. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Semua baca ya. Beliau berkata, sebanyak 4 ayat telah diturunkan berkaitan dengan diriku. Lalu Sa'ad pun menceritakan kisahnya, iaitu ibunya telah berkata kepadanya, tidakkah Allah Ta'ala memerintahkan engkau supaya berbuat baik kepada ibu bapa? Demi Allah, aku tidak akan minum sedikit air pun hingga aku mati, atau engkau kafir, keluar dari agama Islam. Maka apabila orang ramai ingin memberi makan kepada ibunya, mereka yang membukakan mulutnya, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Ayat ini turun di kisah apa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Okey, Sa'ad bin Abi Waqqas, cerita macam mana? Macam apa? Sa'ad bin Abi Waqqas ni adalah sahabat Nabi. Ceritanya bermula apabila Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia datang dekat majlis ilmu Nabi. Lepas tu dia tertarik dengan Islam. Dia belum masuk Islam lagi. Lepas tu dia pergi dekat majlis Nabi, mengajarlah dekat masjid-masjid dekat mana-mana. Lepas tu dia tertarik dengan Islam. Dia nak masuk Islam. Pada umurnya berapa? Siapa pernah tahu? Umurnya bukan macam kamu. Bawah sikit lagi. 16. Kejap tu. Betul. Umurnya 16 tahun dia masuk Islam. Tapi ibunya masuk Islam tak? Tak. Ibunya masih menyembah berhala. Jadi dia datang balik rumah, ibunya cakap apa? Aku dengar engkau dah masuk Islam daripada Nabi Muhammad, agama baru. Lepas tu ibu dia cakap, aku berjanji aku tidak akan makan dan minum. Dia mogok. Ibu dia mogok lapar dengan minum. Selagi engkau tidak keluar daripada agama Islam dan masuk ke dalam agama nenek moyang kita. Nenek moyang ni sembah berhala. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas ni dah masuk Islam. Jadi ibu dia mogok, tak nak makan, tak nak minum sampai dia mati. Jadi inilah terjadinya surah ini diturunkan. Jadi terus Allah turunkan surah ini. Apa Sa'ad bin Abi Waqqas cakap apa dengan ibu dia? Siapa tahu? Sa'ad bin Abi Waqqas cakap, walaupun nyawa engkau ada 1000, aku tidak akan keluar daripada agama Islam. Jadi makan dengan minum kan? Jadi turunlah ayat ini. Ayat ni macam mana? Ayat dia, engkau tidak perlu taat pada ibu bapa kalau dia menyuruh kamu syirik pada Allah. Jadi inilah kisahnya. Okey, siapa boleh ceritakan balik kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ni? Angkat tangan. Cepat. Masuk live ni. Cepat. Siapa nak cerita balik? Cikgu bagi mikrofon. Mana mikrofon kat sini? Oh, sini. Dah pindah dah. Siapa nak cerita? Saya nak Yusri lah. Yusri, cerita Yusri. Masuk live. Cerita Yusri. Macam mana ayat surah Al-Ankabut ayat 8 ni boleh turun? Cerita balik. Berdiri. Kita dengar kisah daripada Ahmad Yusri. Ahmad ke Muhammad? Okey, Muhammad Yusri. Macam mana kisahnya ayat ni boleh turun? Tentang sahabat Nabi, siapa namanya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Okey, Sa'ad bin Abi Waqqas. Macam mana ceritanya? Dia boleh takkan menjadi kafir. Okey, betul. Dah duduk. Okey, next. Cikgu nak menerangkan tafsir ayat. Tadi surah apa? Siapa ingat? Surah Al-Ankabut. Ada satu ayat tu je, surah Al-Ankabut ayat 8. Menerangkan tentang taat kepada ibu bapa. Okey, tafsir ayat. Allah memerintahkan kepada setiap insan supaya sentiasa berbuat baik kepada ibu bapa. Okey, Allah suruh kita berbuat baik pada ibu bapa. Okey, yang kedua, menghormati akan keduanya dan tidak menderhakai. Menderhakai maksudnya kita ejek dia, kita tak dengar cakap dia, atau melukakan hati mereka. Sama ada melalui perbuatannya, macam kita panggil, kita tak datang. Itu perbuatan. Tindakan pun sama. Tutur kata ni percakapan. Ali, tolong masuk pinggan. Siapa nama Ali? Tak ada kan? Dia cakap, Ali, tolong masuk pinggan. Tak naklah Abu, tak naklah Umi. Dia tak nak. Tak nak tu maksudnya dia telah melukakan hati ibu. Dan sebagainya, dan seumpama dengannya. Tengok depan. Okey, dalam ayat lain Allah memerintahkan perkara yang sama seperti firman Allah. Ini tertinggal alif. Dalam surah Al-Isra ayat 23. Cuba baca. A'udzubillah. Dengan main. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini
Ini 4 atau 5 rakaat. Ini pun 4 atau 5 rakaat. Ulang balik. Wa qada wa bil walidaini. Okey, saya bacakan maksud dia. Artinya, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata. Dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Ni dia punya poin ni. Hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu. Ini adalah ayat lain yang menyuruh kita berbuat baik kepada ibu bapa. Siapa nama kembar ni Kenapa dengan kuku awak? Okey tak? Apa ayat lain yang menyuruh kita berbuat baik kepada ibu bapa? Surah apa? Surah apa? Surah apa? Surah Al-Isra ayat 23. Okey, seterusnya. Diam. Dua ayat ini antara dalil kewajipan supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa, kerana mereka lah yang menjadi sebab wujudnya setiap insan di dunia ini hingga dapat mengenal Allah Ta'ala dan beribadah kepadanya. Kita lahir daripada mana? Kita lahir daripada ibu. Tapi kalau tak ada ayah, boleh tak kita lahir? Kedua-dua ni penting. Siapakah yang sirah Nabi? Siapakah yang tak ada bapa? Maryam. Ya, pandai. Bukan Maryam. Maryam. Isa ibnu Isa ibnu Maryam. Kenapa dia berbaikan ibunya, tak berbaikan bapaknya? Ya, sebab Nabi Isa alaihissalam dia tak ada ayah. Kerana Maryam ni dia orang yang beruntung. Dia tak ada anak kan? Suami pun tak ada. Jadi, tetapi jika mereka berdua menyuruh untuk melakukan suatu perbuatan syirik kepada Allah Ta'ala, maka ketika itu tidak boleh sekali-sekali seorang anak mematuhinya. Okey, kalau ibu apa suruh kita berbuat jahat dan suruh syirik kepada Allah, kita jangan sekali-kali ikut. Okey, yang seterusnya, termasuk dalam larangan mematuhi perintah ibu bapa adalah dalam perkara maksiat yang lain-lain. Bukannya ibu bapa tu suruh menyembah selain daripada Allah je. Kalau ibu bapa suruh berzina, ibu bapa suruh mencuri, apa lagi perbuatan maksiat yang lain? Contohnya? Bunuh nombak. Membunuh. Engkau bunuh orang tu, kita kena patuh tak? Kita kena patuh tak? Bunuh orang tu, kita kena patuh tak? Jangan patuh. Tapi dalam ayat tadi tu, dia suruh jangan patuh perkara yang syirik je. Kenapa? Perkara maksiat pun kita tak boleh patuh. Kerana perkara maksiat tu perkara yang dilarang oleh apa ayatnya? Ini ayatnya. Dalam hadis Nabi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, cuba baca. Okey, la ta'ata fi ma'siyatin. Cuba ikut. La ta'ata fi ma'siyatin. Innamat ta'ata fil ma'ruf. Riwayat Bukhari. Artinya, tidak ada ketaatan pada maksiat. Akan tetapi ketaatan pada hal kebaikan. Inilah buktinya bahawa kita tak boleh ikut perkara-perkara maksiat walaupun disuruh dipaksa. Okey, yang seterusnya, Allah mengingatkan bahawa setiap insan akan kembali menemuinya pada hari kiamat kelak. Nanti kita akan kembali kepada Allah. Kita akan masuk dalam kubur dulu. Kita akan tunggu dekat kubur tu sampailah hari kiamat. Hari kiamat tu barulah dikumpul dekat padang mahsyar. Nanti siapa ibu bapa dia dah meninggal? Ada tak? Tadi dah baca ke bawah tu? Belum lagi. Pada ketika itu Allah Ta'ala akan menunjukkan setiap amalan yang dilakukan sama ada baik. Allah akan menunjukkan. Allah Ta'ala akan menunjukkan setiap amalan yang dilakukan sama ada baik atau buruk, dan dihitung amalan itu untuk dibalas berdasarkan apa yang dilakukan di dunia ini. Kalau kita buat baik, Allah akan balas baik. Apa antara Allah balas baik? Nanti dapat istana lah, macam-macam lah. Kalau balas buruk tu maksudnya apa? Kalau meninggalkan solat, siapa tahu? Kalau meninggalkan solat, apa hukumnya? Masuk neraka sakar namanya. Neraka. Kita dah sampai kepada pengajaran ayat. Yang ini ada soalan tak? Okey, cikgu nak tanya. Cikgu belum tanya ni ke? Ni cikgu dah tanya belum? Siapa ni? Ni. Dah tanya belum? Okey, cuba bangun. Pada surah Al-Ankabut, Allah menyuruh kita taat kepada ibu bapa. Tapi kalau ibu bapa suruh kita syirik kepada Allah,
suruh sembah selain daripada Allah, suruh keluar daripada agama Islam, kita kena patuh tak? Dalam surah Ankabut tu, kalau suruh syirik kita tak boleh patuh. Tapi kalau suruh perkara maksiat kita kena patuh tak? Tak. Tapi dalam surah Ankabut tak ada. Dalam surah apa pula yang ada? Dalil yang bukti yang lain. Dalam yang mana ni? Cuba baca sikit. Sabda Nabi, hadis Nabi ni, cuba baca sikit. Baca kuat-kuat. La ta', nak mikrofon ke? Tak nak. Okey, la ta'ata fi ma'siyatin. Innamat ta'ata. Okey, tidak ada ketaatan pada maksiat. Akan tetapi ketaatan pada hal kebaikan. Okey, dah kita sampai ke pengajaran ayat. Kita dah sampai ke penghujung rancangan. Boleh lagi ikut? Boleh. Okey, siapa boleh bagi pengajaran ayat antara yang kita belajar tadi tu? Cepat. Okey, bangun. Apa pengajaran ayat kita boleh dapat? Okey, haram menderakai mereka. Asyik yang tengok buku ni. Tengok buku. Yang tak tengok buku ni, cuba. Cuba awak, apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada ayat? Tadi dia cakap kita kena buat baik. Seterusnya apa lagi pengajaran yang kita boleh dapat? Jangan ikut ibu bapa. Pergi mana papa? Jangan ikut ibu bapa pergi mana? Okey, jangan ikut kalau ibu bapa suruh perkara yang maksiat. Pandai lah awak, walaupun tak tengok buku pandai. Awak, apa lagi? Cepat ni, jangan ikut. Pergi pasar. Jangan ikut perkara maksiat. Awak pula? Okey, pandai. Ada lagi yang belum disebut? Dah. Cuba awak. Nanti kita akan kembali kat mana? Kembali dekat rumah. Habis? Jangan lahat. Betul lah. Ke akhirat. Dan dosa pahala kita akan dihitung. Okey, cikgu bagi dah. Cikgu bagi pengajaran ayat. Okey, baca pengajaran ayat. Okey, wajib berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan harap menderakai mereka. Menderakai ini tahu tak? Okey, wajib berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan haram menderakai mereka. Yang kedua? Maksudnya kat sini, taat kepada Allah lagi tinggi daripada taat kepada ibu bapa. Okey, kalau ibu bapa bertentangan dengan Allah, kita kena taat kepada Allah. Okey, yang ketiga. Syirik merupakan dosa yang paling besar di sisi Allah Ta'ala. Apa dosa yang paling besar lagi? Okey. Apa dosa yang besar lagi? Bunuh diri lagi? Berzina. Apa lagi dosa besar? Maksiat. Membunuh dah tadi. Murtad ni syirik lah. Kalau syirik tu, dia percaya bahawa tiada Tuhan. Tak ada Tuhan. Itu dah syirik dah tu. Keluar daripada agama Islam. Kalau keluar daripada agama Islam, yang pertama dia berdosa besar. Yang kedua dia bukan Islam. Boleh? Tak ada masalah. Kalau dia keluar Islam kan? Dah keluar Islam dia nak masuk balik. Boleh, tapi tak boleh main-main. Dia bukannya prosesnya bukan satu hari macam gitu. Dia kena segala perbuatan Okey, segala perbuatan manusia di dunia ini akan dicatat. Siapa yang catat? Malaikat rakib dan rakib dan atid. Ada yang catat kebaikan, ada yang catat keburukan. Kalau buku yang akan diperlihatkan dekat akhirat nanti. Okey, wajib meyakini. Baca. Okey, wajib meyakini adanya hari pembalasan dan setiap insan akan menerima pembalasan daripada Allah Ta'ala. Okey, kita reverse balik. Kita belajar pasal apa? Okey. Apa ayat Al-Qurannya? Apa dia punya surah dia? Okey, surah Al-Ankabut ayat 8. Apa dia punya tuntutan dia? Okey, yang ke ini makna perkataan. Wa wasfaina al-insan. Awak semua Melayu je. Biwalidayhi husna ilayya marji'ukum. Okey, sebab turunkan ayat, siapa macam mana yang boleh turun daripada Sa'ad bin Abi? Sa'ad bin Waqqas adalah sahabat
Nabi. Dia seorang yang taat pada ibu bapa. Tapi ada satu hari tak taat sebab ibu bapanya suruh syirik kepada Allah. Okey. Tafsir ayat. Ni suruh taat pada ibu bapa. Okey, pengajaran ayat. Okey, ada soalan? Kita nak live ni, ada soalan? Soalannya berbunyi. Bukannya melukit, berbunyi. Apa soalannya? Kalau? Oh. Kalau apa? Pahalanya banyak. Pahalanya banyak. Dosanya sikit. Dosanya sikit. Dia akan ditunggu. Dia hitung lah. Kan ada dalam surah apa tu yang terakhir tu? Walaupun sebesar biji zarah pun akan dihitung. Tahu tak biji zarah macam mana? Kecil sangat. Kecil macam mana pun kebaikan awak akan dihitung. Walaupun apa? Kalau dia dosa. Ha? Sikit daripada pahalanya. Kalau awak tak nak macam gitu, awak kena bertaubat lah. Sampailah awak mati. Solat bertaubat. Kan ada kan orang kan, dia nak mati, dia apa namanya, nazak kan. Nazak kalau dah sampai dekat halkum ni, dia punya taubat tidak diteri. Macam Firaun kan dia ditenggelamkan oleh Allah kan. Dia punya nyawa dah sampai sini. Dia baru nak percaya Allah tu. Tidak diterima taubatnya. Sampai mati dia kafir. Lepas tu kalau nazak pun sama. Kalau nyawa ni sebenarnya dia tarik daripada mana? Nyawa daripada kaki. Kaki nyawa, malaikat maut tu tarik daripada kaki. Hadis Nabi ada. Bukannya Ustaz pernah rasa mati. Kita kan tak tahu mati kan. Bila-bila kita boleh mati. Mana tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.